Kisah ini bermula di sebuah blok flat lama yang catnya sudah terkelupas di pinggir bandar Kuala Lumpur. Di tingkat 4 bangunan yang suram itu, Azura menjalani kehidupan sederhananya bersama seorang teman serumah bernama Maya. Hubungan mereka bukan sekadar rakan penyewa, malah keakraban yang terjalin membuatkan mereka seperti edik baradik yang tidak boleh dipisahkan. Maya sentiasa ada ketika Azura memerlukan bahu untuk menangis, dan gelak tawa mereka sering memecahkan kesunyian koridor flat yang panjang dan gelap itu. Namun, di sebalik keakraban itu, terdapat satu misteri yang mula menyelubungi malam-malam Azura tanpa dia sadari. Setiap kali jarum jam melintasi angka 2 pagi, satu aroma yang sangat kuat akan menusuk masuk ke dalam rongga hidung Azura. Ia bukan bau sampah atau longkang yang lazim di kawasan perumahan kos rendah itu. Sebaliknya, ia adalah bau harum bunga melur dan kemboja yang bercampur aduk. Bau itu terlalu pekat, seolah-olah ada taman bunga yang sedang mekar betul-betul di dalam ruang tamu mereka yang sempit. Azura sering tertanya-tanya dari mana datangnya wangian itu, kerana kawasan perumahan konkrit tersebut tandus daripada sebarang pokok bunga. Apatah lagi bunga yang sering dikaitkan dengan kematian. Persoalan itu sering mati begitu sahaja apabila dia melihat wajah Maya. Rakan serumahnya itu memiliki rupa paras yang terlalu jelita untuk berada di kawasan setinggan modern itu. Kulitnya pucat lesi seperti tidak pernah disentuh cahaya matahari, dan rambut hitamnya yang panjang mengurai tidak pernah sekalipun dilihat berikat. Kecantikan Maya itu memukau, namun ada sesuatu yang kosong pada renungan matanya. Satu kekosongan yang Azura pilih untuk abaikan kerana rasa sayang yang mendalam terhadap sahabatnya itu. Kecurigaan Azura bermula dengan perubahan-perubahan kecil yang pada mulanya dianggap remeh. Dia perasan bahwa Maya mula menjauhkan diri setiap kali waktu senja menjelang. Apabila azan maghrib berkumandang dari surau berdekatan, Maya akan menjadi sangat gelisah. Dia akan menutup semua tingkap dan langsir dengan rapat, seolah-olah takut ada cahaya atau suara suci yang akan menyelinap masuk dan membakar kulitnya. Maya juga tidak lagi menyentuh sejadah, malah sering memberikan alasan keletihan atau tidak sihat setiap kali diajak berjemaah. Keadaan menjadi semakin meruncing pada satu petang ketika Azura sedang mengemas rumah. Dia terjumpa sehelai baju kegemaran Maya yang disorokkan jauh di bawah katil. Baju itu berlumuran dengan tompokan darah yang sudah kering dan bertukar warna menjadi hitam pekat. Apa yang membuatkan bulu roma Azura meremang bukanlah darah itu sendiri, tetapi baunya. Ia berbau hanyir, tajam, dan meloyakan, jauh berbeza daripada bau darah manusia biasa. Apabila disoal, Maya hanya tersenyum nipis dan mendakwa itu hanyalah darah haid yang bocor. Namun, naluri Azura berbisik bahwa itu adalah satu pembohongan. Sejak penemuan itu, Azura mula memerhatikan keadaan bilik tidur Maya. Pintu bilik itu sentiasa tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Namun, setiap kali Azura melintasi bilik tersebut, dia dapat merasakan hawa sejuk yang luar biasa merayap keluar dari celah bawah pintu. Seolah-olah bilik itu adalah sebuah bilik mayat yang mempunyai pendingin hawa gergasi. Azura pernah coba memulas tombol pintu itu ketika Maya tiada, tetapi ia terkunci mati, menyimpan segala rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya. Desas-desus mula kedengaran di kalangan jiran tetangga. Beberapa orang makcik di tingkat bawah mula berbisik tentang kelibat wanita yang dilihat terbang atau melompat tinggi dari satu balkoni ke balkoni lain pada waktu tengah malam. Mereka bercerita dengan wajah pucat tentang susuk tubuh berambut panjang yang hinggap di atas tangki air flat.
Azura pada mulanya marah dan menganggap semua itu fitnah jahat karena cemburu dengan kecantikan Maya. Namun jauh di sudut hatinya, keraguan mula bercambah. Malam-malam di rumah itu tidak lagi tenang. Azura sering terjaga pada jam 3 pagi karena terdengar bunyi tangisan bayi yang sayup-sayup. Bunyi itu datangnya jelas dari arah bilik Maya. Ia adalah tangisan yang menyayat hati. Seolah-olah bayi itu sedang dalam kesakitan yang amat sangat. Namun, Azura tahu fakta yang paling nyata. Tiada bayi di rumah itu dan Maya masih bujang. Setiap kali Azura memberanikan diri melekapkan telinga ke dinding bilik Maya, bunyi itu akan berhenti serta-merta, digantikan dengan bunyi cakaran halus pada dinding yang membuatkan jantungnya hampir berhenti. Kesihatan Azura sendiri mula merosot dengan drastik. Wajahnya cengkung dan dia sentiasa berasa letih yang amat sangat. Seolah-olah tenaganya disedot perlahan-lahan. Setiap kali dia berada berdekatan dengan Maya, reken-reken di tempat kerja mula menegur perubahan fisikalnya yang kelihatan seperti orang sakit tenat. Tetapi dokter tidak menemui sebarang punca perubatan. Azura tidak tahu bahwa dia sedang berkongsi nyawa dengan sesuatu yang memparasitkan tenaganya. Kemuncak segala keraguan itu berlaku pada satu malam yang gelap gelita. Azura terjaga kerana tekaknya berasa haus. Dia melangkah perlahan ke dapur tanpa menghidupkan lampu. Dalam samar cahaya dari lampu jalan di luar, dia ternampak Maya sedang duduk mencangkung di hadapan peti sejuk yang terbuka. Maya membelakanginya dan bunyi kunyahan basah serta rakus memecahkan kesunyian malam itu. Azura memberanikan diri untuk menegur, menyangka Maya sedang makan lewat malam. Namun, apabila Maya menoleh perlahan-lahan, dunia Azura seakan terhenti. Di tangan Maya terdapat segumpal hati ayam mentah yang masih berdarah. Diambil terus dari bekas yang disimpan Azura siang tadi. Darah merah pekat meleleh di dagu Maya yang putih melepak, dan matanya yang biasa kosong kini bersinar dengan warna kemerahan yang mengerikan. Maya tidak berkata apa-apa, hanya menyeringai menampakkan gigi yang kelihatan lebih tajam daripada biasa. Pada saat itu, rasa sayang bertukar menjadi ketakutan yang melumpuhkan, memaksa Azura untuk mencari kebenaran di sebalik topeng sahabat baiknya itu. Walaupun ketakutan mencengkam segenap urat sarafnya selepas insiden di dapur itu. Naluri ingin tahu, Azura mengatasi segalanya. Dia perlu tahu apa sebenarnya yang sedang mendiami tubuh sahabat karibnya itu. Peluang itu muncul pada malam Jumat Kliwon apabila Maya dilihat keluar senop-senop dari pintu utama flat. Tepat jam 3 pagi, Azura dengan jantung yang berdegup kencang seolah-olah mahu pecah dari rusuknya, menyarung selipar dan mengekori langkah Maya dari jarak yang selamat. Maya berjalan dengan gaya yang aneh. Si keneken kakinya tidak memijak tanah, menuju ke arah kawasan hutan kecil dan kebun pisang tua yang terbiar di belakang blok perumahan mereka. Suasana malam itu terasa luar biasa beratnya. Sebaik sahaja Maya melangkah masuk ke dalam rimbunan pokok pisang yang gelap itu. Bunyi bising cengkerik dan katak yang sebelum ini memekakkan telinga tiba-tiba mati serta-merta. Kesunyian yang melanda adalah jenis kesunyian yang menekan gegendang telinga, tanda bahwa alam semula jadi sedang menahan napas kerana takutkan kehadiran sesuatu yang jahat. Azura bersembunyi di sebalik batang pokok besar. Matanya terpaku pada susuk tubuh Maya yang berdiri kaku di tengah-tengah kebun yang disinari cahaya bulan pudar. Di bawah sinaran bulan yang suram itu, Azura melihat sesuatu yang membuatkan darahnya tersirap naik ke kepala. Maya menyebak rambut panjangnya ke tepi, dan di sana tertanam jauh di belakang lehernya yang jinjang kelihatan satu paku karat
yang panjang menonjol keluar sedikit. Cahaya bulan memantulkan kilauan logam itu, mengesahkan legenda ngeri yang selama ini hanya didengar Azura melalui cerita orang tua-tua. Dalam sekelip mata, tubuh Maya mula tersentik-sentak dengan ganas, disertai bunyi tuling temulang yang patah dan disusun semula. Azura menekup mulutnya dengan kedua belah tangan bagi menahan jeritan apabila melihat transformasi itu berlaku di depan matanya. Kulit Maya yang putih melepak bertukar menjadi kelabu dan mereput seperti mayat yang sudah lama dikebumikan. Pakaian tidurnya yang bersih perlahan-lahan bertukar menjadi kain kapan yang lusuh dan berlumuran tanah kubur yang basah. Rambutnya yang dahulunya lembut beralun kini menjadi kasar, kusut masai, dan berbau hapak. Makhluk itu bukan lagi Maya. Ia adalah entiti purba yang penuh dendam. Tanpa sebarang amaran, makhluk itu melompat ke batang pokok pisang dengan ketangkasan yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Ia memanjat dengan pantas. Kukunya yang panjang mencengkam batang pisang sehingga mengeluarkan getah, lalu bertenggek di dahan paling tinggi seperti seekor burung pemangsa yang sedang mengintai mangsa. Azura yang menggigil ketakutan kubah untuk berundur perlahan-lahan. Namun nasib tidak menyebelahinya apabila kakinya terpijak ranting kering. Bunyi patah prak yang kecil itu bergema seperti letupan bom di dalam kesunyian malam. Di atas pokok, makhluk itu berhenti bergerak. Perlahan-lahan, dengan bunyi leher yang berkeriut mengerikan, kepalanya memusing 180 darjah ke belakang, memandang tepat ke arah tempat persembunyian Azura. Mata merah menyala itu menembusi kegelapan, dan satu senyuman lebar yang menyiat wajah hingga ke telinga terukir di muka makhluk itu. Ia tahu Azura ada di situ. Azura tidak menunggu sesaat pun. Dia memecut lari sekuat hati, meredah semak samun yang mencalarkan kulit kakinya tanpa rasa sakit. Di belakangnya, kedengaran hilai tawa yang nyaring dan memecahkan gegendang telinga. Semakin lama semakin dekat, diiringi bunyi kibasan kain lusuh yang terbang laju mengejarnya. Bau bangkai yang amat busuk menusuk hidung, membuatkan tekaknya loya. Namun, dia terus berlari menuju ke satu-satunya tempat yang dia tahu selamat. Sebaik sahaja kakinya memijak tangga batu surau flat, bunyi tawa itu berhenti mendadak di pagar luar, digantikan dengan jeritan marah yang menggegarkan malam sebelum suasana kembali sunyi sepi. Keesokan harinya, Azura berpindah keluar Serti Merta tanpa membawa barang-barangnya, meninggalkan segala kenangan di flat puaka itu. Dia tidak pernah melihat Maya lagi sejak malam itu. Namun, trauma itu kekal hidup. Setiap kali terhidu bau bunga melur di tempat awam, jantungnya akan berhenti berdegup. Berhati-hatilah memilih kawan, kerana kadangkala wajah yang paling cantik menyembunyikan bangkai yang paling busuk. Jika Anda pernah ada kawan yang terlalu misteri, kongsikan kisah Anda di ruangan komen. Jangan lupa langgan untuk lebih banyak kisah benar.